Baik, kita kembali bersama di Rampai Pagi. Pertemuan kita di hari ini, Mahirah, Alhamdulillah 7 Jun 2022 Masihi bersamaan dengan 7 Zulkaidah 1443 Hijrah. Ya, Alhamdulillah. Tiba masanya untuk kita ke segmen Astrawani yang akan kita bawakan seperti biasa, dan kita rasa berbesar hati menjemput tetamu kita yang memang tidak asing lagi, akan membawakan satu topik yang menarik mengenai dengan pengacara berkesan. Ya, bersama dengan kita pada pagi ini, Muhammad. Itu yang mulia, iaitu Tuan Haji Muhammad Hussein bin Abdul Rahman, Setiausaha 1 Astrawani, Angkatan Sastrawan dan Sastrawani. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Tuan? Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa dengan Tuan. Biasa kalau pakai online saja. Jadi sekarang ini alhamdulillah. Secara Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Jadi memang satu topik yang cukup menarik, ya. Betul. Apatah lagi kita pun juga ingin menimba ilmu ni daripada Tuan Haji, dan juga bagi penonton kita yang mungkin berminat untuk menjadi seorang pengacara. Bukan mudah, ya, untuk menjadi seorang pengacara ini, untuk kita ni menjalankan ataupun melaksanakan satu majlis. Jadi pertama sekali ingin kita tanyakan kepada Tuan, ya, berkaitan dengan pekerjaan sebagai pengacara majlis ini, yang merupakan jawatan profesional. Betul. Yang dicari-cari, ya, pada masa ini. Jadi kenapa ramai yang ingin menjadi pengacara majlis ataupun Master of Ceremony ini, Tuan Haji? Silakan. Terima kasih, dan terima kasih kerana memberi peluang kepada Angkatan Astrawani, ya, untuk mengikuti atau ikut serta dalam Rampai Pagi. Astrawani bergiat dalam tiga bidang utama, itu bahasa, sastra, dan ialah penulisan sebetulnya. Dan biasanya untuk menggerakkan suatu bahasa sastra dan budaya ini, kita ini memerlukan pengacaraan yang baik, sama dalam bidang penulisan ataupun di pentas dan sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, masa kini pengacaraan ini bukan dilihat sebagai satu kerja yang biasa-biasa. Betul. Ia merupakan satu kerja yang profesional. Ya. Betul. Banyak orang yang mahu kan jadi pengacara, tapi perlu juga mengetahui apa juga di belakang tugas pengacaraan ini. Dan yang penting, kalau kita ini sudah jadi pengacara, kita ini bukan saja mengacarakan majlis. Kita ini juga kadang-kadang boleh dipanggil untuk memberikan taklimat, ya, dari segi bisnes, misalnya penerangan, ya. Jadi taklimat, mungkin juga ceramah kalau ada yang berminat. Pasal apa? Di belakang tabir sebagai pengacara ini banyak sebenarnya yang perlu diketahui sebelum menjadi sebagai seorang pengacara yang berkesan. Betul. Baik, Tuan Haji, mungkin juga dapat dikongsikan secara jawatan pengacara majlis ini sebenarnya apa? Ia ialah orang yang sebagai focal point, ya, point untuk satu-satu majlis. Kita ni tahu dalam satu majlis yang besar, misalnya di Dewan, kita ni ingin tahu siapa audiensnya tu. Jadinya untuk menemukan maklumat yang akan disampaikan itu perlu ada pengacara. Dan pengacara inilah yang akan membentangkan apa program, siapa yang akan berapat dan sebagainya, kan. Jadi itulah antara tugas pengacaraan. Itulah, ya, kita seperti kita maklum juga, Mahirah, ya, seperti dikongsikan oleh Tuan Haji tadi, berbeza sedikit, ya. Kalau menjadi seorang pengacara bermacam-macam jenis sebenarnya. Akan tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, ciri-ciri seorang pengacara itu mungkin lebih kurang semuanya sama. Jadi mungkin dapat dijelaskan lagi lebih lanjut. Oh ya, ini banyak nih, macam habis kita sebagai pengacara televisyen pula perlu juga mengetahui, ya, perkara-perkara begini. Saya sebenarnya ada menyerahkan banyak pulang ni, tapi mungkin kata ni bincang boleh secara lanjutan 2-3 perkara lah. Ya, boleh. Yang pertamanya sini mempunyai suara yang baik dan sedap didengar. Macam suara saya ni indah layak suara bisita. Mungkin. Mesti sebaiknya lah kalau ada orang itu nilainya ia mempunyai apa yang dipanggil sebagai bersuara mikrofonik, ya. Seolah-olah suara itu keluar daripada dada, berdengung. Orang mengaji selalunya ada ni. Betul.
juru azan. Kalau kita dengar benar-benar, suaranya itu bukannya flat di depan bibir, tapi macam keluar di dada. Betul. Ini satu nilai yang patut ada pada pengacara lah. Saya kira tentu ada ni. Alhamdulillah. InsyaAllah akan diperbaiki Tuan Haji. Dan selanjutnya? Kemudian bercakap dan berhadapan dengan tetamu dan penonton. Ini memerlukan komunikasi berkesan juga kan. Misalnya dalam pengacaraan itu kita perlu berrapat dengan audiens. Audiens. Jadi tidak perlu takut. Kadang-kadang katanya bila di stage, bila di pentas, katanya khawatir tu. Sekarang apanya diorang ni? Padahal ke mana katanya tahu apa akan dicampur rabatkan itu kan? Betul. Apa jawapannya? Jadi kita mesti berani dan macam mana menyampaikan sesuatu dengan berkesan. Betul. Pengacara ataupun penyanyi ada yang pandai jadi pengacara. Tapi sebaliknya yang semestinya. Betul. Dulu pernah ada satu rancangan muzik dikendalikan oleh Anita Sarawak. Dia sambil menyanyi, dia berkurapat dengan audiens. Audiens satu bukan audiens biasa. Kadang-kadang audiens saya katanya tahu orang putih kah, orang biasa kah, orang kampung kah. Jadinya itulah ia perlu tahu mengulas macam mana respon daripada orang itu kan. Beranilah berkurapak. Dan dalam perkara ini ia perlu tahu macam mana sifat orang itu. Di studinya dululah. Kalau di depan itu kalangan orang besar-besar macam mana. Ini juga tadi menyampaikan sesuatu yang mungkin mendatangkan ketidakselesaan, embarrassment dan sebagainya kan. Betul, ya. Jadi baiknya kata ni lihatlah sifat itu. Kalau orang kampung jangan terima kurapak secara bombastik kan. Majlis orang kampung misalnya. Orang tertua. Ini juga ketarik kata-kata tentang dasar-dasar negara yang berat. Yang terlalu standardnya kita ni Tuan. Kalau ada pun secara lembut lah macam mana bahasa akan digunakan. Betul, ya, betul. Jadi sesuatu. Kemudian yang ketiga sini saya akan yang penting saja saya. Silakan. Mengenai pengetahuan tentang terasul. Terutamanya di Brunei kita ni menggunakan Melayu Islam Beraja. Betul. Beraja itu maknanya kita mesti mengetahui sifat-sifat terasul. Siapa yang katanya terasulkan begini, siapa yang terasulkan begitu. Sebagai misalan saya, yang mulia, perkataan yang mulia. Kalau katanya menulis surat yang mulia, kalau di Malaysia katanya tulis yang mulia ini ditujukan kepada diraja ni. Tapi di Brunei yang mulia itu ialah siapa saja kan. Walaupun pendatang dari manakah, dari England ke, dari China ke, dari India ke. Yang mulia kan. Apalagi orang Melayu dari Malaysia, Indonesia yang mulia. Yang mulia. Yang dimuliakan. Betul. Siapa? Tahu. Antaranya ya. Pegawai masjid. Dulu pernah digunakan di Brunei ni. Yang berhormat mulia. Yang berhormat mulia ini jarang ni. Pasal apa ya? Orang pemegangnya ni ialah orang yang berhormat. Dulu orang Malaysia. Ia kerabat diraja. Jadi yang berhormat mulia. Yang teramat mulia biasa dah. Yang teramat mulia, yang maha mulia. Yang maha mulia tahu. Kamu dulu lah. Jadi katanya yang mulia itu saya macam-macam. Apa lagi yang lain bahasa dalam itu. Betul. Jadi memang perlu juga kita ni memahami situasi ataupun pengacaraan berkenaan ya. Seperti yang kongsikan tadi kalau di kampung-kampung saya kata ni tahulah apa cara untuk lebih mendekatkan dengan penonton-penonton kita ni, orang-orang tua ataupun orang-orang veteran ni. Dan kalau yang seperti dikongsikan tadi, Tuan Haji mungkin dapat dikongsikan, adakah kami ni perlu pandai untuk mengawal keadaan? Macam mana? Pasal kadang-kadang mudah panik ni Tuan. Mudah panik. Sekiranya ada sesuatu yang habis itu terutama di sampai pagi ni. Habis itu dia tahu siapa guest ni. Pandai ke berkurapak ke dia ni. Pasti. Ataupun
di soal sebuting, dia jawab sebuting. Atau payah tu. Atau mesti tahu ilmunya juga. Itulah tuan. Macam katanya, kalau kata tadi berbicara dengan orang tua lah. Orang tertua biasanya lah, yang bukan yang pendidikan asas saja. Bila kena soal satu soalan, dijawab satu soalan ni, payah ni macam mana? Aku memerlukan satu rencana yang panjang. Macam mana supaya berkurapak. Kalau kata tanya, ya itu macam batu kan itunya. Macam apa? Itu payah dihuraikan. Jadi yang biasanya inilah dulu kami belajar macam mana wawancara, mencari interview orang kan. Mesti kita tahu background itu dulu. Background, katakan macam sejarah Pulau Cermin. Misalkan saja macam ini kan. Jadi orang itu tahunya banyak, tapi mana yang mengeluarkan itu? Tapi caranya ialah kata dia mengagah. Kita cari satu poin yang mengenai Pulau Cermin. Dia elaborate-nya tak? Betul. Jadi kata dia soal dengan perkataan soalan yang indah dijawab dengan satu perkataan. Dia terpaksa menguraikan. Jadi panjang ceritanya macam itu. Jadi mungkin kita boleh ambil contohlah Tuan Haji tahu lagu pasal Pulau Cermin ni. Jadi mungkin dapat bincangkan mengenainya, bercerita mungkin macam itulah. Ya boleh cerita supaya intronya kalau silap saya Pulau Cermin ni kedudukannya di Kuala Sungai Brunei. Ramai orang kena kesal tapi tidak berlaku. Kenapa Tuan Haji? Dijawab gitu. Jadi begitulah tekniknya ya Tuan Haji. Jadi kita sudah kita mengetahui pengetahuan asas dan juga dalam bidang istiadat dan protokol, dan juga ada beberapa perkara yang telah dinyatakan tadi jika berlaku situasi luar jangkaan. Jadi Tuan, kalau sekiranya dari segi disiplin mungkin ataupun dari segi latihan ni sebelum mengacara majlis ni, mungkin ada tips-tipsnya ataupun teknik-tekniknya. Yang penting itu kita mesti mengetahui audiens kita ni. Dan majlis besar kan kita ni kita tidak tahu. Mesti di study siapa. Jadi tahu kita ni macam mana kan beri penghormatan kan. Bahasa apa yang digunakan, terasul apa yang digunakan kan. Kalau ada macam katakan menteri sana. Dia katakan yang mulia. Diorang terasul diorang yang berhormat. Jadi macam itu kan. Jadi di study lah. Kemudian apa kan dibincangkan. Sekarang saya tahu hal itu. Betul. Memang kadang-kadang barang-barang ini bagi seorang pengacara kadang-kadang ada yang lahir pada dirinya, ada yang perlu dipelajarinya kan. Betul. Dulu saya pernah mengendali rancangan macam habis kita ni kan. Sampai pagi dulu tahun 1988 kali. Mula-mula saya ingat tu. Sudah tu Tuan Haji ya. Sudah lahir tau. Merah. Tahun 88. Merah mungkin bagaimana? Jadi kadang-kadang dulu itu caranya kan, bila ada sampai pagi diberi soalan. Kemudian orang tu tetamu itu katakan jangan kita lari daripada soalan ni. Sebenarnya Yesus sudah dia pahalnya betul jawapannya. Betul. Jadi saya berbincang dengan pengacara habis kita lagi dulu ada macam mana caranya supaya berkurapak lah, bukan membaca. Betul. Jadi saya beritahu ke dia, Ji, presenter saya dululah. Seperti biasa macam mana. Teknik kami ialah walaupun disediakannya 5 soalan. Ini sebenarnya soalan pertama tu kami ajukan yang awal. Terbalikkan, di-refresh. Betul. Jadinya ia pun kalang kabut tu. Lepas pagi marah dari kawan ni. Kalang kabut kau ni. Tapi sebenarnya ia tu ada kemampuan. Betul. Pasal subjeknya kan. Betul. Jadi dipuji-puji sajalah. Pengacara mesti muji supaya jangan marahlah. Tapi memang ni satu fakta yang benar ya. Lagi dulu macam tu tak. Kalau indah kaku bah. Betul. Berkurapak tu kaku. Padahal orang yang jadi tetamu itu ialah orang yang spesialis, yang tahu akan subjeknya. Betul. Malah kurang pengetahuan daripada pengacara ketan itu. Jadi cara macam tu ialah cuba kita try dia. Kalau ada guest yang dah berapa kurapak, tukar anunya soalannya. InsyaAllah. Refresh lah.
Ya, jadi itu kalau kita sekiranya dalam dunia penyiaran sebagai penyampai TV, dan kalau sekiranya dalam pengacaraan majlis ni tuan, yang perlu ada memang pastinya ada keyakinan, keberanian dan sanggup menerima kritikan itu. Jadi untuk menjadi seorang yang pengacara yang berkesanan ni tuan, bagaimana untuk Ketani cekal ya untuk menerima apapun juga kritikan daripada luar? Yalah, Ketani sebagai manusia memang ada kesilapan. Betul. Jadi kita secara berterusan. Yang paling penting bagi kita kadang-kadang bila kita secara live, Ya. janganlah membuka kong di dadanya orang. Betul. Dia tahu saya ni memerhati orang ni. Atau buruk satu. Impression orang start orang rupanya orang cari bagas-bagasan. Macam mana mau? Tidak boleh. Pasal apa dalam pengacaraan ini? Bila kita silap, orang dah tahu tu. Ketani ni tahu dah. Ya, betul. Ketani yang nervous tu. Ketani yang nervous tu, dia tahu. Sedangkan perkara itu bila kita pandai rephrasing, jadi ia macam lancar. Saya pernah dulu ikut serta dalam satu rombongan ke Kuching. Ada cerita lama ni. Jadi ada penyanyi tempatan lah. Seorang produser saja dulu. Dia menyanyi. Tiba-tiba dapat satu tergelincir tengok. Ya. Kalau kan dikira ia membuat kesilapan besar sudah. Betul. Tapi secara natural berkerapak, ia terus menyanyi dan terus berkerapak. Ini dia nampak. Lepas menyanyi di belakang tak saya. Nervous konten dia tu. Tapi rupa-rupanya dapat mengatasi. Itu cara mengatasi lah. Macam mana habis kita berkerapak. Ya, jadi anggap sesuatu perkara itu tidak terjadilah. Lancar tu pulang sebab bukan satu perkara yang secara accident. Bisa berjalan. Ini bagaikan pengalaman saya. Bertindak secara profesional nak kita ya. Baik. Untuk selanjutnya Cuba tanya penyanyi-penyanyi itu, kadang-kadang diorang pun nervous sebenarnya. Betul. Tapi oleh kerana mana nampak. Kadang-kadang seni kata pun anda ingat kan. Betul. Jadi diteruskannya. Jadi sama je pengacara. Kadang-kadang sudah ada teks atau macam mana. Bila sampai tempat yang akan dikerapakan tu lupa tiba. Jadi macam mana menyambung itu adalah. Betul. Jadi nanti insya-Allah itu Haji. Sekarang kami memesej rakan kita ni Pak Razi macam mana perasaannya. Pernah hendak Pak Razi sendiri rasa gugup dengan lagu sendiri Tuan Haji. Namun sebelum itu Tuan Haji mungkin lagi dapat dikongsikan Mahira. Iya, mungkin dikongsikan ni Tuan. Mungkin ada lagi ciri-ciri tambahan mungkin yang ingin ditambah ni Tuan. Apa tu? Ciri-ciri tambahan bagi jadi pengacara berkesan ya. Di sini ada satu dua lah yang saya senaraikan kan. Persediaan itu perlu tu selain daripada yang saya nyatakan panjang pulangan tadi tu. Saya sudah berkerapak mengenai bentuk majlis, siapa hadir, kena buat homework, pemilihan bahasa pembukaan. Kalau katanya juruacara majlis agama misalnya, mana juga katakan menggunakan bahasa macam kata jenis hiburan kan. Sekarang kita tahu ada hadis, ada firman kan. Macam itu kan. Kalau majlis sastra misalnya, mungkin habis kita berpantun ke lagi dulu, bergurindam kah, bisa bunyi itu. Betul. Sajak pendek ke macam itu. Ya, dan mungkin Tuan dapat mengongsikan juga dalam dunia pengacara ni, dalam mengacara majlis, mungkin ada perkara-perkara yang perlu dielakkan ketika mengacara majlis ni Tuan. Banyak Kami pun tadi salah satu daripadanya apa namanya? Kami perlu tahu ni Tuan. Tuan Haji, macam mana kita ni perlu elakkan. Kadang-kadang maklum saja ada harinya kami ni pandai bercakap. Tapi ada harinya entah mengapa tiba-tiba kosong. Jadi mungkin ada tips yang boleh dikongsikan. Yang penting ialah apa ni, ubah diri kita ni confident. Ubah diri kita confident. Pasal apa? Bila kita jadi seorang Ketani yang namanya master of ceremony kan. Ya, betul. Jadi itu dah penting dia kena jangan buat sesuatu yang apa ni orang terkira kita ni nervous. Misalnya kita sudah di atas stage,
mengusai-usai mikrofon dia. Ada selalu ni. Mengusai-usai bunga di depan lektan itu dia. Nervous tu sebenarnya. Ya. Sedangkan kalau akan dikira benar-benar secara profesional, ketani dia boleh megang mikrofon itu. Juru rakam ataupun juru suara sudah tahu, sudah menjadikan kerja ketani itu. Jadi jangan tadi usah-usah dikatuk-katuk. Kadang ada remenium. Itu berbahaya tu. Betul. Kalau orang teknikal tahu, marah itu. Marah, diletok-letok. Rosak mikrofon tu. Mahal kan ya mikrofon ini. Kata sikit saya boleh lah. Sudah lepas itu. Jangan kemudian ada orang suka mengusai butang. Berdiri mengusai butang. Ya. Mengusai butang. Kafling misalnya. Biasaan. Betul. Itu menunjukkan ia nervous saja tu. Kadang-kadang nyaluk-nyaluk poket. Poket. Macam ada tak barang-barang dalam poket itu. Semua kan disalok-saloknya. Pasal on air sudah, orang sudah balik ke diri stage kan. Betul. Mana boleh kita ni apa ni. Kan bagai macam itu, bertenanglah. Bini-bini pun sama juga. Bini-bini biasa macam mana? Kalau nervous. Gusai-gusai tudung kali ya. Senyum-senyum sendiri, tidak tahu apa senyumkannya itu kan. Bukan juga senyum marong kan. Iya, betul. Tapi jangan juga tanpa senyum tersengih-sengih. Kenapa ini orang ni? Ada makna. Usai aksesorisnya tu. Tapi laki-laki selalu tu usai aksesoris. Betul. Kadang-kadang jam. Bapa tidak melihat jam waktu tu. Tahu sudah waktu tu. Tahu sudah waktunya tu. Jadi itu tanda-tanda jika sekiranya pengacara tu gugup ya tuan. Tapi bagaimana tuan? Kalau kami tahu sudah perkara-perkara tersebut boleh saja menyebabkan seseorang itu menandakan ia tu gugup. Macam mana cara kita ni untuk mengelakkannya ataupun mengatasinya? Satu tadi saya kadang tadi berfikiran positif kan. Ketani ialah orang yang utama di pada satu telah dilantik. Jadi walaupun ada orang-orang besar depan itu isu ke apa. Kadang-kadang isu ni ia ada pegawai-pegawainya yang mahir. Satu soalan satu kadang-kadang ia kurang maklum je tu. Ditanya pegawainya. Jadi kita yang lebih mahir kadang-kadang. Jadi berfikiran positif yang penting. Cukup tidur je. Isu acara besar malam hari kan bersikatan berkerja lagi. Hilang tumpuan kan. Betul. Sebaiknya rehatlah. Betul. Ini memang sudah kita ni mengiyakan. Pernah tu memang terjadi kalau rasanya kurang tidur, memang kurang rehat. Besoknya apa kan aku cakapkan ya tuan. Memang pernah terjadi je tuan. Dan untuk selanjutnya buat homework lah. Homework penting. Jangan betul. kata bila kita jadi pengacara kita naik atas stage kurang pak sedang-sedang suka hati kita ni. Bukan macam itu. Mesti kita ni buat homeworknya. Macam itu. Baik ya. Dan juga mungkin ada lagi antaranya macam mana untuk kita ni tuan dapat kita ni hilangkanlah rasa kadang-kadang mungkin ia sudah gugup dan waktu-waktu cakapnya pun ataupun kata-katanya pun indah menantu. Macam mana untuk mengelakkannya ataupun kembalikan ia dalam keadaan normal? Ada orang mengatakan bahawa kalau kita tersilap, terlajak, jangan minta maaf. Pada ketika yang live atau refresh. Tapi menggunakan je maknanya minta maaf juga. Misalnya kalau kita silap, boleh kita katakan apa yang sebutkan dengan perkara tadi itu ialah begini. Ini ada perkataan maaf atau ini juga katakan maaf tersilap tadi itu. Saya maksudkan macam ni. Jadi kedapatan habis kita ni kurang preparation atau kurang apa ni? Persiapan. Dan juga persediaan. Jadi itu satu tips yang memang amat penting je tuan. Baik, untuk selanjutnya Mahira. Ya, alhamdulillah. Jadi nampaknya kita ada lebih kurang 5 minit saja lagi ni tuan. Mungkin ada lagi yang dikongsikan ya dari segi persiapan dan juga persediaan. Selain daripada membuat study homework dan mempunyai rehat cukup tidur ya. Mungkin ada lagi lain yang ingin ditambah ni tuan. Yang pentingnya kita ni study bila mengacarakan sesuatu yang impromptu. Impromptu. Misalnya katakan kata ni jadi juru ulas ataupun juru cara majlis perkahwinan. Katakan yang penting katakan majlis perkahwinan dia raja. Ia ada protokolnya sedia macam mana misalnya ni. Kerabat diraja misalnya mencahkan badak, yang mencahkan di mana pasal siapa dia. Dalam kertas ia okey.
Tapi bila acara itu kadang-kadang ada tiap orang membulok depan kamera, ada tiap juru pegon melintas. Jadi perkara yang penting itu yang patutnya bisa visualnya tu terganggu tiap. Betul. Jadi ini kata ni mesti alert, mesti awas. Melihat macam mana kata ni berubah secara cepat. Betul. Begitu ke juruacara macam mana kalau sudah kamera misalnya berubah, ia pun perlu berubah juga supaya ia selari dengan gambar. Jangan kurapak lain, gambar lain. Ini penting ni. Kalau kata jadi juruacara majlis live kan, kadang-kadang banyak sekarang ni pun orang bila majlis perkahwinan, kadang-kadang keren biasa pun ada berubah-berubah macam itu. Disusun sebisa-bisa itu, tapi ada yang mengganggu itu kan. Jadi terpaksa kata ni penggunaan bahasa ni pun penting juga. Jangan kata di kalang kabut. Jangan menggunakan bahasa yang berulang-ulang. Ya, betul. Memang nampak tu kedapatan. Macam ada bahan anak ni. Jadi mungkin menggunakan bahasa ini Tuan, macam mana untuk kami menguatkan bahasa kami itu supaya lebih baik ataupun lebih nyaman didengar? Ya, intonasi yang penting. Macam mana penekanan. Jadi untuk penekanan yang penting itu kita ni mesti faham teks satu. Di mana kadang-kadang perkataan itu 2 patah, 2 syllable. Kenakan saya. Ya, betul. Kalau orang bersajak kadang-kadang perkataan darah. Iya, betul. Kadang-kadang macam bunyikan itu kan. Itu perkara. Dan kemudian jangan kita gunakan ulang-ulang. Kata ulang-ulang maksudnya macam mana? Kita kan memperkatakan wanita. Jangan sebut wanita saja all the time. Mungkin kita menggunakan ibu ke, kaum hawa ke, mami. Banyak kata yang menggunakan yang senada dengan itu. Bunga ke. Orang di rumah ke. Banyak sebetulnya. Jadi betul. jangan diulang-ulang. Jangan wanita perlu macam ni, wanita perlu begitu. Balik-balik juga kan. Jadi dia teks ayatnya tu. Jadi gunakan kata lain. Kalau beri mesti banyak. Itulah bacalah banyak. Ya. Jadi nampaknya kita ada 2 minit lagi ni Tuan. Mungkin untuk akhirnya ada nasihat yang mungkin ingin dikongsikan bagi mereka yang mungkin ingin menjadi seorang pengacara sebagai satu profession mereka. Dapat dikongsikan Tuan. Sekarang seperti yang dikatakan oleh Mahira kan. Pengacara ni satu kerja profesional. Bukan kerja sembilan. Jadi mesti kita ni berusaha untuk menjadikan saya sebagai seorang yang profesion dalam hal ini. Juga bidang ini juga banyak mencabang. Bila kena ini pandai sebagai pengacara, kita ni boleh jadi misalnya perkara-perkara lain, misalnya jadi trainer, jadi pemudah cara latihan dan sebagainya. Jadi itu memang itu kan. Memang perkara-perkara yang ada tangga-tangganya lah. Jadi bukan sebagai pengacara saya kata ni halakkan diri kita ni. Sebab kita mungkin satu masa jadi pembimbing apakah? Jadi pembimbing kejuruacara kan. Jadi banyak bidangnya itu. Dengan syarat katanya mesti pelajaran ni hal-hal kedabitan ni kan. Betul. Jadi untunglah kalau orang itu dapat ni jadi pengacara yang baik. Bila rapat dalam apa suasana, ia menjadi orang utama. Betul. Orang utama. Untuk memulakan majlis ataupun untuk mengemudi untuk menggerakkan. Malah kalau kata ni melihat di kampung-kampung, kadang-kadang orang kahwin. Ini bukan pelang kata soal judi kan. Macam orang main orang berpantunan ni bang. Mana ada numburan ni kan. Bisa bahasanya itu kan. Bada-bada anunya. Nombor 3. Permainan apa ni? Apa namanya tu Muhammad? Lupa sudah nama dia Jutun. Tapi biasalah kalau dulu kita ni permainan sedemikian untuk menghiburkan malam kita ni Tuan. Baik, itu antara pengkongsian kita bersama Tuan. Kami ucapkan terima kasih Tuan kerana pengkongsian pada hari ini. Semoga
apapun jua pengalaman ataupun jua pengkongsian Tuan Dato' akan diterapkan, terapkan sebaik mungkin. Ya, Sarawak ni akan sedia membimbing mana-mana orang yang suka. Kami dalam bidang sastra. Dia kira siapalah. Itu hajat kami kan membimbing dalam yang kena-mena dengan dunia pengacaraan kami, ya. bahasa sastra dan budaya. Itu dalam bentuk budaya dan bahasa. Terima kasih Tuan ya. Kami sedia membimbing. Terima kasih Tuan. Sebenarnya banyak lagi yang ditanya. Banyak lagi sebenarnya. Banyak ni sebenarnya. Tapi masa tu entah mengapa cemburu saja kerajaan. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Hussein bin Abdul Rahman kerana berkesudian Tuan membawakan tajuk kita pada hari ini, pengacara berkesan bagi sastra bahasa dan budaya ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Tuan. Moga kita bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi